mereka akan keluar dengan menggunakan kelajuan Sadir dan juga Taiki. Okey. Sabah nampaknya hari ini kita sedia maklum dengan 7 pemain yang tidak dapat diturunkan pada kali ini. Tetapi di barisan simpanan kita boleh katakan agak disenaraikan hanya lebih kurang dalam 7 pemain juga. Jadi berbanding dengan JDT agak ramai. Jadi di barisan pemain simpanan seperti Antara Barat yang agak lama tidak diturunkan. Amri Yahya antara pemain yang seangkatan dengan anda pernah beraksi. Dan juga pemain-pemain lain seperti tak lain tak bukan iaitu Muhammad Syahrizal Saidin. Ini pemain yang akan diturunkan. Jadi pertukaran itu pastinya akan dilakukan Datuk Mungkin Swi untuk aksi kali ini. Ya, sangat krusial bagi saya dan bagi saya 11 pemain yang diturunkan mereka perlu bermain selama yang mungkin dalam padang kerana mereka hanya ada 6 ataupun 7 pemain simpanan dan kalau kita lihat Tanah Balen tidaklah selalu diturunkan dalam kesebelasan utama walaupun dia adanya speed masih lagi Tanah Balen yang lama, tapi bagi saya seorang pemain yang perlu diberikan kesempatan untuk bermain pada malam ini adalah Moses Musa. Seorang pemain yang kalau tidak sebelum ini bertemu dengan UiTM beliau menjadikan gol. Mungkin beliau sekiranya dimasukkan dapat melakukan sesuatu kerana kualiti yang ada pada beliau. Tapi bagi saya apa yang terjadi untuk pasukan Sabah adalah kehilangan pemain iaitu Jackson, pemain pertahanan mereka. Selepas kehilangan Jackson, kita tahu Pak Tisu sebelum ini bermain sebagai defensive midfielder yang mampu untuk mengawal dan juga mendominasi di bahagian tengah. Bagi saya agak satu yang kehilangan apabila Pak Tesu terpaksa kembali ke pemain pertahanan dan itu meninggalkan satu gap atau hole yang sangat besar di bahagian tengah untuk pasukan Sabah. Okey, kita mengatakan Pak Tesu antara pemain yang menjadi kegemaran penyokong bagi pasukan Sabah. Beliau cukup lama dengan pasukan Sabah dan kita boleh katakan juga Pak Tesu adalah antara pemain terbaik pasukan Sabah untuk musim ini. Ya, bagi saya sebenarnya dia bukan saja dapat mengawal tempo permainan bagi saya apa yang ada pada Pak Tesu, tetapi beliau untuk pengetahuan Sabah antara 3 pasukan yang terbaik dalam Liga Super dari segi jaringan set piece iaitu kerana bagi saya untuk suku akhir kedua-dua game beliau bermain dengan sangat baik. Dia adalah satu individu yang membawa pasukan Sabah ini ke separuh akhir kerana performance pada separuh akhir kedua sangat baik, sangat krusial. Beliau menunjukkan pemain man of the match, bermain dengan sangat baik, buat menidakkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Kuching City sebelum ini dan saya rasa beliau adalah individu penting pada malam ini untuk terus beraksi dengan cemerlang untuk menidakkan jaringan-jaringan dari pasukan JDT. Okey, itu cerita bagi pasukan Sabah. Kita nak berbalik sedikit untuk pasukan JDT kerana untuk pasukan JDT juga hanya untuk satu pasukan yang baik iaitu Champions Team. Bukan hanya perlu ada 11 pemain yang baik tetapi kesemua pemain simpanan juga sangat penting kerana untuk mengekalkan momentum corak permainan mereka dan juga tempo permainan itu sebenarnya kalau kita lihat apabila sebagai contoh Afif Fazil ditukarkan dengan Nazmi Faiz, kita lihat tempo masih lagi sama, kualiti masih lagi sama dan Nazmi juga saya menyangkakan Nazmi akan diturunkan pada malam ini dalam untuk menjadi substitute. Bukan hanya Nazmi, kita tahu Syafiq Ahmad juga berada di situ dan beberapa pemain lagi, Syafiq Rahim juga ada di situ. Ini adalah cara dan juga Syamil Safari pemain yang baru ini menjadikan gol. Saya rasa sebenarnya kombinasi pemain-pemain simpanan ini adalah kelebihan untuk pasukan JDT. Saya teringat ketika aksi final Piala Malaysia yang mana JDT tewas kepada Kuala Lumpur pada aksi yang lalu di mana 2 gol bagi pasukan KL juga adalah mungkin kita boleh katakan sedikit kesilapan dari barisan pertahanan, barisan pemain pasukan JDT sendiri. Jadi itu yang perlu mereka elakkan dan kelebihan itu mungkin perlu digunakan Sabah. Ya, kalau kita lihat statistik pasukan bolos pasukan JDT adalah ketika pemain-pemain pasukan lawan dapat berada di belakang pemain pertahanan Oh, cantik kawalan Arif Aiman. Arif Aiman bergerak ke depan. Umpan mencari Bergson menjadi halang. Peluang di sana. Berjaya ditepis oleh Damian Lim. Dan ini adalah gerakan percubaan tepat yang dilakukan oleh Arif Aiman. Dia Taiki minta. Oh, cantik. Tandukan diselamatkan, terkena parang. Satu lagi asakan. Oh, satu situasi getir mendebarkan di gawang gol JDT melalui tandukan Park Tae-soo. Satu tandukan yang baik daripada Park Tae-soo tetapi kelajuan Farizal Malias untuk bangun semula dan Arif Aiman.
Bekson. Oh, Bekson. Percubaan Bekson. Berjaya ditepis oleh Damian Lim. Oh, sungguh berbahaya striker peledak utama Harimau Selatan ini. Ya, kepantasan dia untuk melepasi 2-3 pemain pertahanan Sabah dan Damian Lim. Sekali lagi dia mengekalkan fokus sampailah saat yang terakhir. Masih belum ada jaringan di Stadium Likas. Lepas Foresteri. Arif Aiman. Arif Aiman mencari ruang. Percubaan dilepaskan dan itu dia gol. Oh, satu ledakan panjang dilakukan oleh Arif Aiman. Pemain muda paling bernilai. Arif Aiman membuktikan kehandalannya melalui sepakan jarak jauh. Ya, walaupun dia berada dalam satu situasi di mana memang ramai pemain pertahanan Sabah berada di hadapannya, dia kurang pilihan untuk memberi hantaran, tetapi walaupun mempunyai ramai pemain tetapi masih mempunyai keyakinan untuk melepaskan rembatan dengan kaki kirinya. Oh, satu gerakan cantik Arif Aiman di sana. JDT menggasak peluang di sana. Oh, sayang. Kobinong sudah pun menanti, namun Foresteri di sana. Dia mau menyambar lebih awal peluang yang sudah pun terhidang dimiliki oleh pasukan JDT. Ya, sayang sekali satu hantaran yang begitu sempurna daripada Arif Aiman. Jika kita lihat reaksi Arif Aiman, dia sudah tentu mahu bola itu berakhir di kaki Corbin Ong di mana Foresteri cantik untuk Bekson. Bekson penalti. Ada sentuhan yang dilakukan oleh Wilson Batuil ke atas Bekson. Razlan Jofriali tidak teragak-agak mengisyaratkan sepakan penalti untuk JDT. Kita saksikan sekali lagi bagaimana ada tolakan di sana dilakukan oleh Wilson Batuil. Bekson diselamatkan oleh Damian Lim. Sepakan kencang itu berjaya diselamatkan. Ya, satu save yang sangat-sangat penting daripada Damian Lim ketika nampak seperti JDT akan menambah derita Sabah, tapi Damian Lim menyelamatkan keadaan seketika. Satu save yang begitu baik daripada Damian Lim dan kemudian dengan sedikit nasib bola telah melantun ke dalam dakapannya untuk dia melihat tepat ke gawang yang dikawal oleh Farizal Malias. Sadil ditampan dengan baik oleh Farizal Malias. Sepakan penjuru untuk pasukan Sabah. Ya, percubaannya baik daripada Sadil tetapi terlalu dekat kepada Farizal. Menjadi rampas oleh Sadil Ramdhani, dikejar oleh Matthew Davis. Sau lepas Sadil Ramdhani, Amri menanti. Oh, satu tackle kemas dilakukan oleh Feroz Baharudin. Oh, layangan kad merah untuk Feroz Baharudin. Feroz Baharudin, pemain muda benteng pertahanan JDT, mengutip kad kuning yang kedua pada perlawanan ini untuk layangan kad merah. Pada mulanya saya nampak ia adalah tackle bersih daripada Feroz Baharudin kerana apabila dia melakukan terjahan ada sentuhan daripada bola daripada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani berjaya ditanduk keluar oleh Bekson. Sadil Ramdhani mencari ruang, percubaan Sadil Ramdhani. Percubaan dari Sadil Ramdhani tidak tepat. Ya, baik daripada Sadil. Saya rasa di sini boleh meletakkan bola dalam kawasan penalti tetapi dan tiupan whistle sudah pun dibunyikan oleh pengadil perlawanan. Jadi keputusan muktamad di Stadium Likas pada aksi separuh akhir pertama TM Piala Malaysia
Sabah tewas tipis 0-1 di tangan Johor Darul Takzim.